الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Kahfi ayat 46 hingga 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal saleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Dan ingatlah, pada hari kami bongkarkan dan terbangkan gunung ganang, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Sidang Jumat sekalian, kita sedang berada pada hari Jumat yang merupakan penghulu segala hari, yang mempunyai begitu banyak kelebihan di sisi Allah. Jadikanlah kita di antara hamba-Nya yang sentiasa memperbanyakkan amal saleh, di samping memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi ketika mana sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dipanggil bencana kemarau, dengan hujan tidak turun begitu lama. Marilah kita tidak mensia-siakan kedatangan hari Jumat dengan memperbanyakkan doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, sesuai dengan peringatan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kiamat akan berlaku pada hari Jumaat juga. Maka kita sentiasa bersiap mempersiapkan diri kita dengan bekalan akhirat, dengan tidak hanyut dengan tipuan dunia. Mari sama-sama kita renung nasihat Abu Hazim Salamah bin Dinar kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tentang sebab kenapa ramai manusia takut kepada mati. Kata Abu Hazim, kita telah memewahkan dunia, kita telah memewahkan rumah kita di dunia dan meruntuhkan rumah kita di akhirat. Maka pastinya kita takut berpindah dari rumah yang mewah kepada rumah yang runtuh. Pesan beliau lagi, barang-barang akhirat pada saat ini sedang murah. Pada suatu hari nanti, barang-barang itu akan menjadi sangat mahal
sehingga tidak mampu dibeli. Benarlah bahawa barang-barang akhirat menjadi mahal apabila nyawa telah berada di pangkal halakum. Pada saat itu, pintu taubat dan pintu amalan telah ditutup, sehingga bersedekah semua hartanya sekalipun Allah tidak akan menerimanya lagi. Oleh itu, hidup di dunia adalah satu peluang dan kesempatan untuk kita membina mahligai yang selesa di akhirat kelak. Saya mengingatkan diri saya supaya jangan kita asyik menyibukkan diri untuk membina dan menghias cantik rumah kita di dunia yang bakal ditinggalkan sebagai pusaka. Tetapi kita lupa dan tidak sibuk membina dan menghiaskan mahligai kita di syurga. Sebelum kita meninggal dunia, marilah kita berusaha untuk memastikan mahligai indah yang bakal didiami di syurga nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 13 hingga 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Maksudnya, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Sidang Jumaat sekalian, antara amalan sunat pada malam atau siang Jumaat ialah membaca suratul Kahfi, di mana antara fadilatnya akan dikurniakan cahaya, dijauhkan dari gangguan syaitan, selamat daripada fitnah Dajjal dan pelbagai kelebihan yang lain. Suratul Kahfi memuatkan banyak kisah teladan sebagai pedoman yang berharga kepada kita, termasuk kisah sekumpulan pemuda yang ditidurkan Allah ratusan tahun di dalam gua kerana mempertahankan keimanan mereka. Sebagaimana kita sentiasa diingatkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga daripada kesesatan semenjak kecil, sehingga baginda walaupun hidup dalam suasana jahiliyah yang menyembah berhala, namun baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja tidak turut dalam menyembah berhala, malah begitu benci kepada berhala. Begitulah juga yang berlaku kepada pemuda Al-Kahfi yang sanggup mempertahankan iman walaupun terpaksa berdepan dengan cabaran. Suasana jahiliyah moden pada hari ini menuntut kesungguhan dan istiqamah, terutama kita ibu bapa, dalam mendidik anak-anak agar tidak terpesong dengan ajaran sesat dan terheret dengan budaya hidup yang bercanggah dengan agama. Termasuklah pemikiran antaranya bahawa mengikut agama amat menyusahkan, terheret, terdorong kepada hiburan yang melampau, sehingga terlibat pula dengan arak, dadah, pakaian mendedahkan aurat, serta pergaulan bebas yang membuka pintu zina dan pelbagai penyakit sosial yang lain. Wal'iyadzubillah. Oleh itu, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri, menghitung diri kita, diri anak istri kita.
Adakah kita begitu jinak dengan masjid, ataupun kita lebih seronok di tempat-tempat rekreasi, gedung-gedung membeli belah dan pusat-pusat hiburan? Adakah kita dan anak kita lebih mengenali dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama, ataupun lebih mengenali artis, ahli sukan dan seumpamanya? Adakah rumah kita lebih banyak kedengaran bacaan Al-Quran atau dipenuhi dengan muzik dan nyanyian? Adakah dalam jadual harian kita dan anak-anak kita mempunyai masa untuk menatap, merenung tadabbur Al-Quran, belajar agama, ataupun asyik dengan Facebook atau rancangan-rancangan hiburan televisyen semata-mata? Atau kita atau isteri kita sibuk dengan pelbagai urusan kehidupan dunia yang tidak pernah selesai, dengan tidak meluangkan masa untuk kita berzikir, untuk kita sama-sama menghadiri majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis ilmu yang memperingatkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Adakah rak di rumah kita penuh dengan buku agama yang sering dibaca, ataupun komik atau majalah hiburan semata-mata? Adakah di rumah kita terdapat CD ceramah agama, atau yang lebih banyak ialah CD lagu-lagu kesukaan ramai hari ini? Sidang Jumaat sekalian, jika lebih banyak racun yang kita gunakan dalam kehidupan seharian, maka semestinya lah, pada adatnya, tentulah banyak penyakit yang bakal kita hadapi. Sebaliknya, jika ibadat, jika suasana mengingati Allah, suasana yang diridai Allah, dan suasana yang sentiasa diridui oleh orang mukmin, maka keberkatanlah yang akan kita tuai insya-Allah. Marilah sidang Jumaat sekalian, kita menghargai nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah dan taufik, hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk kita hadir dalam solat-solat Jumaat. Bukan sahaja sembahyang Jumaat, tetapi sebaliknya kita memperuntukkan waktu untuk sama-sama kita berjamaah, sama ada di masjid ataupun di surau. Alhamdulillah, masjid kita setiap hari, saban hari, saban malam, ada sahaja majlis-majlis ilmu, ada majlis-majlis zikrullah. Sidang Jumaat sekalian, sebenarnya masjid tidak rugi, sebenarnya pihak pengurusan tidak rugi, sebaliknya kitalah, guru tidak rugi, kita yang tidak hadirlah yang sebenarnya rugi, tidak mendapat ilmu, tidak mendapat keberkatan, tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat keampunan dari Allah, kerana kita menghadiri majlis ilmu seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat sekalian, Imam Syafi'i pernah berwasiat, iman mempunyai bentengnya bagi menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Oleh itu, bagi menguatkan iman, bagi menguatkan benteng keimanan, perlulah dibaja keimanan dengan 5 perkara. Apa dia, kata Imam Syafi'i? Yang pertama ialah yakin, yang kedua ialah ikhlas, yang ketiga ialah mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Bukan sahaja kita sembahyang fardu Jumaat, tetapi kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat, dan berbagai-bagai solat sunat yang lain. Yang keempat, kita beristiqamah dalam beramal, dan yang kelima ialah berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Sidang Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Iblis berkata, wahai Tuhanku,
kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Nabi Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka kesemuanya, kecuali di antara zuriat Nabi Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala Rasulillah al-Mu'min. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita sentiasa mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada hari yang mulia ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kematian dalam iman dan Islam sahaja yang diredai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan dalam agama. Tanda iman seseorang itu ialah antaranya kasih kepada saudara seagama, kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Sehubungan itu, hendaklah ada dalam diri kita perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia, sama ada mereka yang ditimpa bencana gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, penindasan dan seumpamanya, sama ada di negara umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas, seperti mana yang sedang berlaku di Palestin, di Syria, Iraq, selatan Thailand, bangsa Rohingya dan seumpamanya. Jika tidak mampu kita menolong mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya marilah sama-sama kita sentiasa
berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang dihadapi mereka. Pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan salawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersolawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كشمير وفي جنوب التايلين وفي كل مكان وكل زمان. اللهم قو عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطان عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Tuan-tuan minta masuk, rapatkan penuh saf di hadapan supaya kawan-kawan di belakang terutama dalam khaimah boleh masuk ke dalam masjid.